Koridor perjalanan Malaysia-Indonesia dipersetujui. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita tengah malam bersama saya Muhammad Shah Musa. Malaysia-Indonesia setuju melaksanakan koridor perjalanan antara kedua-dua negara. Sebagai permulaan, inisiatif dicadang membabitkan perjalanan udara antara Kuala Lumpur dengan Jakarta dan Bali. Dan mungkin perangkat awal ini kita mulakan dengan Kuala Lumpur, Jakarta, Kuala Lumpur dan juga Kuala Lumpur, Bali, Kuala Lumpur. Jadi insya-Allah jika dipercepatkan urusan untuk detailnya, kita bersetuju tadi supaya joint statement akan kita buat untuk kita mengumumkan pembukaan border antara Malaysia dengan Indonesia. Pelaksanaan koridor bakal melibatkan pengiktirafan bersama sijil vaksinasi COVID-19 dan standard keputusan ujian saringan PCR. Dalam sidang media bersama itu, Perdana Menteri turut memberi jaminan kebajikan dan pelindungan pekerja Indonesia di Malaysia diberi perhatian. Kementerian Sumber Manusia juga telah mewujudkan e-gaji dan juga portal khusus kepada seluruh pekerja di Malaysia, terutamanya yang melibatkan pekerja-pekerja dari luar Malaysia. Iaitu jika ada isu yang berkaitan dengan kelewatan membayar gaji ataupun segala isu yang berkaitan dengan pekerja-pekerja yang tidak berpuas hati dengan layanan yang diberikan oleh majikan mereka ataupun employer mereka, mereka boleh terus membuat aduan direct kepada Kementerian Sumber Manusia. Ini untuk memberikan perlindungan kepada pekerja-pekerja yang mungkin teraniaya dengan soal gaji dan lain-lain perkara yang selama ini tidak dapat mereka membuat aduan kepada sesiapa. Penginapan pekerja asing juga dijamin selesa selaras pindahan Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 tahun lalu. Perdana Menteri dan Presiden Jokowi turut mengambil maklum tentang kemajuan proses bagi memuktamadkan Memorandum Persefahaman Pengambilan dan Pelindungan Pekhidmat Domestik Indonesia. Kita bahas dalam pertemuan, yaitu yang pertama mengenai pentingnya kerjasama perlindungan warga negara Indonesia yang berada di Malaysia. Saya mendorong kiranya MOU perlindungan tenaga kerja domestik Indonesia dapat segera diselesaikan. Kemudian juga mengenai izin Community Learning Center di Semenanjung juga bisa diberikan izinnya sesuai prinsip hak pendidikan bagi semuanya. Dalam hal itu, kedua-dua pemimpin percaya isu tertunggak membabitkan tenaga kerja Indonesia di Malaysia dapat diselesaikan dalam masa terdekat. Terdahulu, Datuk Seri Ismail Sabri menerima sambutan negara daripada Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat. Beliau diberi sambutan permaidani merah dan disambut Presiden Jokowi sendiri sebaik tiba di Kompleks Pejabat Eksekutif dan Kediaman Rasmi Presiden. Lagu kebangsaan Malaysia dan Indonesia kemudiannya dimainkan diikuti 19 das tembakan meriam. Perdana Menteri diiringi Presiden Jokowi memeriksa barisan kawalan hormat. Perbincangan empat mata kemudiannya berlangsung sekitar 40 minit. Malaysia-Indonesia kemudiannya memeterai Memorandum Persefahaman Kerjasama dan Bantuan Bersama dalam Perkara Kastam. Turut ditandatangan MOU Kerjasama Pendidikan. Perjumpaan Perdana Menteri dan Presiden Jokowi berakhir selepas kedua-dua pemimpin menyampaikan kenyataan bersama.
Syarikat Malaysia sedia bekerjasama untuk terlibat pembangunan Kalimantan Timur yang bakal jadi ibu negara Indonesia. Perkara terbabit telah disuarakan Perdana Menteri kepada Presiden Jokowi. Ya, dari segi kesannya, impak terutamanya kepada kita, kepada bisnes komuniti kita. Ya, jika diberi peluang untuk invest di Kalimantan, kedua-dua pihak akan mendapat benefit lah. Ya, kita in term of dari segi bisnes, ya, kita dari segi bisnes, sedangkan di Indonesia akan mendapat faedah dari segi pembangunan. Jadi saya rasa kesannya kepada kedua-dua pihak. Sebab itu saya membangkitkan perkara ini supaya dua-dua negara mendapat faedah dari segi pembangunan di Kalimantan. Malaysia juga sedia berkongsi pengalaman berkaitan. Sebelum ini, Indonesia memaklumkan pembangunan wilayah Kalimantan Timur akan bermula selepas program vaksinasi COVID-19 selesai tahun hadapan. 4 memorandum persefahaman dan perjanjian dimeterai sektor swasta Malaysia-Indonesia. Pemeteraian disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Jakarta. Memorandum perjanjian MOA pertama akan mewujudkan pengaturan kerja antara Country Hugs International Sdn Bhd dan konsortiumnya bersama PT Panca Karya Malindo. Ia bagi meneroka peluang yang berpotensi dalam pembangunan hartanah dan projek perniagaan berpotensi lain di Indonesia. Penjana Kapital Sdn Bhd memilih AC Ventures sebagai pengurus dana modal teroka untuk program dana penjana nasional. Program tujuan merapatkan jurang pembiayaan dengan memberi insentif kepada modal swasta. Ia akan memudahkan pertumbuhan syarikat pemula dan mewujudkan persekitaran yang membolehkan syarikat tersebut mengembangkan jangkauan di peringkat antarabangsa. Menerusi perjanjian antara PT Industri Kereta Api PT Inka dan Destiny Berhad, kedua-dua pihak setuju meneroka peluang dalam sektor perniagaan sistem kereta api serta projek infrastrukturnya di Malaysia, Indonesia dan serantau. Kerjasama diwujudkan melalui perjanjian atau penubuhan syarikat usaha sama dan konsortium. Rakyat negara jiran tidak perlu bimbang dengan kemunculan varian Delta Plus di Malaysia. Ini kerana Malaysia hampir menyelesaikan sepenuhnya program vaksinasi. Itu mungkin sebelum perbincangan saya dengan Bapak Presiden. Ya, Bapak Presiden pun sudah maklumkan tadi, dia akan memberitahu keputusan pertemuan tadi. Ya, dan saya percaya tidak perlu bimbang kepada kemasukan rakyat Malaysia ke Indonesia, sebab kita sudah pun selesai memberikan vaksin kepada 96% rakyat Malaysia dewasa 18 tahun ke atas, dan juga sedang di dalam proses untuk menyelesaikan vaccination program ini, memberi vaksin kepada golongan muda umur 12 tahun hingga 17, dan setakat hari ini sudah pun 65%. Menteri Kesihatan Indonesia sebelum ini mengumumkan mahu kawalan sepadan negara diperketat susulan pengesanan varian tersebut di Malaysia. Situasi semasa COVID-19 di Malaysia, 6,243 kes harian baru direkodkan, melebihi 5,068 kes sembuh. 7 kluster baru turut dilaporkan di 6 negeri. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Hisham Abdullah memaklumkan kluster dikesan di Selangor, Pulau Pinang, Kelantan, Johor, Pahang dan Kuala Lumpur. Kluster baru berkenaan melibatkan tempat kerja dan kumpulan berisiko tinggi. Turut dikesan kluster membabitkan institusi pendidikan. Jabatan Kesihatan Melaka kecewa dengan tahap pematuhan SOP pihak tertentu sepanjang Pilihan Raya Umum DUN Melaka. Ini kerana ada calon dan petugas parti didapati mengambil kesempatan atas kelompongan SOP sedia ada.
Jadi mereka akan cuba cari jalan macam mana supaya nampak seperti tidak bersalah. Contohnya saya kata makan di warung bersama dengan orang ramai. Kan? So sebenarnya memang intentionally mereka buat macam itu, tapi nampak macam mereka duduk untuk minum. So itu contohnya lah yang menyebabkan kita bimbanglah benda ni. Sikap Samilewa itu dibimbangi akan menjadi penyumbang peningkatan kes serta gelombang keempat COVID-19. Secara keseluruhan, 8 kompaun berjumlah RM76,000 telah dikeluarkan pihak berkuasa atas kesalahan pelanggaran SOP pilihan raya. Permohonan bekas Ketua Menteri Melaka Adli Zahari untuk mencabar kesahihan pembubaran Dun Melaka ditolak Mahkamah Tinggi. Ini kerana keputusan yang dibuat yang di-Pertua Negeri tidak boleh diadili. Dalam penghakimannya, Hakim Datuk Norin Badarudin memaklumkan pembubaran itu dibuat selaras perlembagaan negeri. Justru mahkamah tidak boleh mempertikai perkara berkenaan. Ekor itu, pilihan raya umum DUN itu akan berlangsung seperti ketetapan Suruhanjaya Pilihan Raya. Permohonan untuk mencabar pembubaran DUN difailkan Adli 22 Oktober lalu. Seorang lelaki warga Mas yang disyaki mengelar leher anaknya di Hulu Selangor 3 November lalu didakwa di atas mahkamah atas tuduhan bunuh berdasarkan fakta kes insiden berlaku susulan perebutan siaran televisyen. Pendakwaan ke atas S. Krisman, 72 tahun dibuat di Mahkamah Magistrat Kuala Kubu Baru. Namun tiada pengakuan direkodkan kerana kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Tiada jaminan diberikan dan mahkamah menetapkan 22 Disember untuk sebutan semula kes. Di Gurun Kedah pula, wanita warga Mas Maut dipercayai dibunuh anaknya sendiri. Suspek yang melarikan diri kemudiannya bertindak bunuh diri. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Azli Abu Shah berkata pemeriksaan ke atas mayat si ibu mendapati lehernya dikelar selain terdapat kesan kecederaan di tangan dan telinga. Mangsa juga dipercayai dihentak dengan objek tumpul. Suspek yang memiliki rekod rawatan sakit mental bertindak luar jangka ketika melarikan diri dengan menerpa ke jalan raya sebelum dirempuh trailer. Polis tidak menolak kemungkinan suspek berada di bawah pengaruh dadah ketika membunuh ibunya. Seorang ahli perniagaan wanita rugi lebih RM300,000 akibat ditipu sindiket Macau Scam. Mangsa terpedaya selepas suspek menyamar sebagai pegawai bank. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Kuala Lumpur ACP Muhammad Mahadi Syam Ishak, kejadian berlaku Ahad lalu. Pengadu mendakwa menerima panggilan telefon daripada suspek yang menyamar sebagai pegawai bank. Suspek memaklumkan kononnya kad kredit yang dimiliki mangsa digunakan untuk transaksi melibatkan jumlah besar. Dia kemudian meminta mangsa menghubungi bank negara menerusi nombor telefon disediakan. Mangsa yang terpedaya memberikan butiran diri dan hanya menyedari ditipu selepas menerima notifikasi beberapa transaksi berjumlah RM310,000. Usaha memburu suspek dijalankan. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesesaan kerana tipu. Bertemu kembali. Modul kursus kahwin khusus bagi golongan kurang upaya OKU bakal diselaraskan di seluruh negara tahun hadapan. Ketika ini, beberapa tambah baik sedang dilakukan. Sekarang sedang kita membina satu modul yang bentuk interaktif lah dengan mereka. Dengan menggunakan sistem macam braille sebagainya yang kita sedang bina. Setakat ini modul sedia ada dilaksana di Kuala Lumpur dan Pahang. Sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Kebangsaan HPPNK tahun ini bakal diadakan bulan depan di Ibu Negara. Kali ini sambutan dianjur secara fizikal dan maya.
Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi memaklumkan HPPNK akan diadakan 21 hingga 23 Disember ini di World Trade Center Kuala Lumpur. Ia akan dihadiri secara fizikal oleh 500 peserta. Penganjuran ini akan showcasekan pencapaian peladang seluruh negara, menemukan mereka dengan matchkan mereka dengan pihak industri dan untuk setiap daripada mengetahui tentang pertumbuhan dan perkembangan industri pertanian dan agro makanan. Antara pengisian program Malam Perdana Keluarga Agro Malaysia, sembang santai bersama selebriti dan hero agro, forum perdana serta seminar bersama pakar pemasaran digital. Kerajaan tidak bercadang untuk menetapkan polisi bertujuan menghadkan kebebasan pengamal media. Sebaliknya, mereka disaran melaksanakan tugas dengan penuh integriti dan etika. Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Mastura Ahmad Mustafa berkata, pengamal media bebas melakukan tugas. Mereka juga diingatkan bertanggungjawab dengan pelaporan yang dibawa. Setiap wartawan itu perlu memastikan apa yang dihasilkan tu tidak menjejaskan bukan saja keselamatan diri sendiri, tetapi juga keselamatan dan keharmonian negara lah. Beliau ditemui RTM selepas hadir seminar kewartawanan penyiasatan anjuran Institut Pembangunan Penyiaran Asia Pasifik dengan kerjasama UNESCO di Ibu Negara. Semua 9 hutan lipur dan kawasan rekreasi selian Jabatan Perhutanan Kedah ditutup sementara ekoran cuaca tidak menentu. Ia akan dibuka kembali selewat-lewatnya Januari depan. Menurut Pengarah Perhutanan Kedah Muhammad Abdullah, hutan lipur tersebut termasuk pusat peranginan Taman Eko Rimba Bukit Wang, Air Terjun Lata Bayu, Lata Mengkuang dan hutan lipur Puncak Janing. Turut ditutup pusat rekreasi Tupah, Air Terjun Lata Bukit Hijau dan Air Terjun Batu Hampar. Penutupan dibuat atas nasihat Jabatan Meteorologi. Sesi pembelajaran di Terengganu tidak akan terjejas walaupun 168 sekolah dijadikan pusat pemindahan sementara PPS. Ini kerana pelajar di sekolah terlibat akan dipindahkan ke bangunan lain. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Bencana Negeri Hanafi Ahmad berkata lazimnya tidak semua bangunan sekolah akan digunakan untuk menempatkan penduduk terjejas banjir. Kita mohon jika ini terjadi, guru-guru akan mengambil satu keputusan lah. Sama ada sekolah tu kita tutup buat sementara waktu ataupun kita tengok kat mana dia boleh letakkan pelajar. Yang ini benda rutin tiap-tiap tahun. Beliau ditemui selepas menyampaikan anugerah keluarga lengkap dan keluarga tunggal Mithali peringkat negeri di Kuala Terengganu. Susulan kebakaran 10 rumah dan 4 lot rumah kedai di Kota Baru, Kelantan semalam. Tengku Mahkota Tengku Dr. Muhammad Faiz Petra Ibni Sultan Ismail Petra dan isteri Cik Puan Sophie Lozi Johansson berkenan mengurniakan sumbangan peribadi kepada mangsa yang terlibat. Baginda berdua terlebih dahulu mencemar duli menyantuni Masjid Pakistan yang jadi lokasi penempatan sementara mangsa kebakaran. Tengku Dr. Muhammad Faiz Petra bertitah kepada 12 keluarga terlibat supaya memaklumkan kepada pihak berkenaan sekiranya memerlukan sebarang keperluan lain. Baginda kemudian meninjau lokasi tragedi. Timbalan yang dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, Zulkifli Abdul Rahman berkata, setakat ini Masjid Pakistan kekal jadi pusat penempatan sementara mangsa. Pihak Masjid Pakistan telah memburah hati menyediakan bantuan penginapan sementara kepada mereka lah. Selepas ini tengoklah macam mana kalau perlu mungkin pihak majlis akan mengambil langkah-langkah selanjutnya lah. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Rayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menerima watikah pelantikan 13 ketua perwakilan asing ke Malaysia di Istana Negara. Raja Pemansuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah turut berangkat ke istiadat penyerahan watikah pelantikan dan majlis penghadap itu.
Istiadat turut dihadiri Timbalan Menteri Luar Datuk Kamaruddin Jaafar dan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Datuk Seri Muhammad Syahrul Ikram Yaakob. Ketua-ketua perwakilan asing berkenaan termasuk Bulat Sugobaev dari Republik Kazakhstan, Naita Babalescu dari Romania, Dr. Hajara Salim Ibrahim dari Nigeria, Edmundo Fon Lopez dari Meksiko, Dr. Justin Lansley dari Australia dan Andreas Lohner dari Austria. Selain itu, perwakilan asing yang turut menyembahkan watikah pelantikan Dr. Joachim Bergstam dari Sweden, Irfan Dabodov dari Azerbaijan, Morten Paulsen dari Norway, B.N. Reddy dari India, Massimo Rostico dari Itali, Datuk Paduka Mahmud Saidin dari Brunei dan Ragai Taufik Said Nas dari Mesir. $3.2 juta anak pokok pelbagai spesies ditanam Jabatan Pertahanan Negeri Pahang JPNP di beberapa lokasi tumpuan termasuk sekitar Tasik Chini serta hutan simpan. Inisiatif merupakan sebahagian daripada usaha mencapai sasaran penanaman 5 juta anak pokok tahun ini. Timbalan Pengarah JPNP Datuk Samsu Anwar Nawawi optimis sasaran kempen yang digerakkan kerajaan negeri itu dapat dicapai menerusi pembabitan semua pihak. Di seluruh negara. Setakat ini kita dapat menanam sebanyak 3.2 juta pokok. Dan insya-Allah benda ini kita akan terus berusaha untuk mencapai target yang kita sasarkan. Kita ada dalam 1.5 bulan lagi. Insya-Allah kita akan capai. Dalam 31 Disember kita insya-Allah kita akan dapat 5 juta pokok. Kebanyakan ini ditanam di kawasan. Kebanyakan ini ditanam di seluruh kawasan sebenarnya, tapi sekarang ini tumpuan lebih kepada kawasan hutan-hutan simpan kita lah yang kita kena pulih hutan simpan kita yang terosor dan sebagainya. Beliau ditemui selepas merasmikan program Jom Tanam Pokok di pekarangan Komplek Penyiaran Negeri Pahang di Kuantan. Dalam program itu sebanyak 100 anak pokok buah-buahan ditanam dalam kawasan kompleks. Selain terus mengamalkan SOP, penting untuk kita semua meningkatkan penilaian kendiri demi melindungi diri sendiri dan keluarga Malaysia. Amalkan TRIIS. T. Test. Segera lakukan ujian pengesanan COVID-19 kendiri sekiranya alami simptom. R. Report. Laporkan keputusan ujian pengesanan di MySejahtera. I. Isolate. Lakukan kuarantin kendiri sekiranya positif. Patuhi perintah HSO yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. I. Inform. Maklum kepada kontak rapat sekiranya anda didapati positif. Maklumkan juga kepada CAC berhampiran sekiranya situasi kesihatan diri semakin merosot semasa menjalani kuarantin di rumah. S. Seek. Dapatkan rawatan segera di pusat-pusat perubatan berhampiran sekiranya anda mengalami gejala berat seperti sesak nafas dan suhu badan terlalu tinggi. Sayangi diri, keluarga Malaysia. Kejohanan Hoki Piala Tun Abdul Razak 2021. Saingan kumpulan A lelaki menyaksikan Perak menundukkan Sabah 5-0 dalam perlawanan yang berlangsung di Padang Hoki Nasional Bukit Jalil. Azril Misra membuka jaringan minit ke-10 menerusi gol Padang. 4 minit kemudian Azril menggandakan jaringan buat Perak juga menerusi gol Padang. Memasuki suku kedua, Muhammad Izzat Hakimi Jamaluddin terus meletakkan Perak selesa di depan dengan gol ketiga pada minit ke-27. Bagaikan belum puas, Perak terus melancarkan serangan agresif dan giliran Muhammad Luqman Hakim Muhammad Asri menghadiahkan gol keempat minit ke-47. Izzat Hakimi melengkapkan kemenangan bergaya 5-0 menerusi pukulan sudut penalti pada suku ketiga permainan sekaligus meraih 3 mata berharga. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan, pasukan PDRM menewaskan Selangor 3-1. Dalam kategori wanita pula, juara bertahan Pahang memulakan kempen dengan menundukkan Negeri Sembilan 3-0 pada aksi pembukaan kumpulan A. Turut melakar kemenangan finalis tahun lalu Selangor yang menewaskan PDRM 2-1 dalam aksi kumpulan B.
Aksi kumpulan A pagi tadi menyaksikan Pahang membuka tirai jaringan pada minit ke-13 hasil pukulan sudut penalti yang disempurnakan Siti Zulaikha Hussein. Zati Alyani Muhammad Zubir kemudian melebarkan kedudukan menerusi gol Padang pada minit ke-38 sebelum Nur Izaidah Ibrahim melengkapkan gol ketiga Pahang menerusi pukulan sudut penalti pada minit ke-47. Ketua Jurulatih Pahang Muhammad Sabri Muhammad memuji barisan pemainnya yang bermula dengan agak perlahan namun berjaya bangkit mendapatkan rentak permainan sebenar sekaligus meraih kemenangan yang cukup bermakna. Aksi kumpulan B pula menyaksikan finalis tahun lalu Selangor turut bermula dengan langkah kanan. Turun sebagai antara pasukan pilihan, Selangor tidak menunggu lama untuk memulakan pencarian gol apabila Anis Nur Fatihah Hasmidi menjaringkan 2 gol Padang berturut-turut dalam tempoh beberapa saat selepas minit kedua perlawanan bermula. Minit ke-53, PDRM berjaya merapatkan kedudukan hasil pukulan sudut penalti. Bagaimanapun, hasrat untuk mencuri satu mata tidak kesampaian apabila kedudukan 2-1 kekal sehingga tamat permainan. Perkembangan sukan badminton, jago perseorangan lelaki negara Lee Zijia melonjak 1 anak tangga kepada kedudukan ke-7 dalam ranking Persekutuan Badminton Dunia BWF. Dalam senarai yang dikeluarkan hari ini, Zijia mengumpul 76,100 mata daripada 31 kejohanan disertainya. Persatuan Badminton Malaysia BAM dalam hantaran di laman Facebook hari ini turut memaklumkan pemenang pegang masukan C 2019 itu juga berada dalam kedudukan teratas ranking jelajah dunia dengan 33,960 mata. Pemain Jepun Kento Momota kekal selaku pemain nombor 1 dunia diikuti Victor Axelsen dari Denmark di ranking kedua. Berita tengah malam berakhir di sini. Kekal jaga SOP, lindung diri, lindung semua kerana kita keluarga Malaysia. Yang sahih di berita RTM, saya Muhammad Syah Musa. Assalamualaikum dan selamat malam.